Yeah, all day and all night we'd stay up, it felt so right. We were so young, we were so. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Amir Syamil bin Zubir, nombor metrik 03 DDT 19S1055. Okay, untuk projek 2 ni kami buat pasal e-commerce iaitu Millennium Mall. Ini adalah muka hadapan kami punya main interface kami. Dalam main interface ni ada menu, ada gambar produk dan juga ada button go to Shopee cart, sign up untuk buat account dalam Millennium Mall kami. Okay, contoh ni kat belah bawah belah kiri ni name dan nombor telefon. Name dan nombor telefon ni sebelum kita masukkan kita kena set up dulu. Contoh macam kita go ke set up, tekan button set up. Ini adalah form set up yang kami buat. Dalam form ni user perlu isi nama, nombor phone, email, password, umur dan juga credit card kalau ada. Okay, contoh kita beri nama Amir, nombor phone kita beri 1128492434. Okay, lepas tu email kena masukkan format macam nombor Gmail, lepas tu kena nombor yang simbol A tu. Okay, password kita letak 123456. Okay, untuk password ni dia ada function boleh show password dan juga hide password. Jadi kalau kita show, dia akan naik yang password kita buat tu. Okay, itu umur kita buat 20. Okay, kat kredit ni ada 16 digit. Kita masukkan 16, satu-satu kita letak kat button set up. Okay, dia akan naik pop up macam thank you for registration. Okay, kita dah register jadi, kita masukkan nama dengan nombor telefon yang kita dah register. Masukkan nama, jadi kita masukkan nama Amir dengan 01189434. Okay, nombor telefon 011 28492434. Okay, tekan save. Okay, dia akan go ke Shopee cart untuk customer beli barang. Okay, untuk Shopee cart ni Ainul akan terangkan. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Muhammad Inayat Daruslan, nombor metrik 03 DDT 19S1061. Okay, sekarang ni kita akan sambung, kita dah login, dah register. Sekarang ni sistem akan redirect kita ke shopping cart lah. Dekat shopping cart ni, customer boleh pilih antara 4 barang ni. Kami dah sediakan Megra 32 inches LED TV, itu RM3,000, 3,500. Dan juga Inspiron 15 3505 laptop RM2700, 2,700. Lepas tu juga ada Samsung Galaxy S21 5G RM2,200 dan juga iPhone 11 Pro Max RM1,200. Okey, contohnya kalau customer nak beli mana-mana terdapat produk ni, customer boleh je tick dekat checkbox ni. Lepas tu customer tekan je klik. Dia akan sistem akan automatic kira yang jumlah yang customer perlu bayar. Lepas customer dah confirm kan, customer tekan button confirm. Dia akan bawa customer pergi tu lah, set out form. Okay, dekat set out form ni customer perlu isi nama, contoh full name, address, telefon number, email, postcode dan juga payment method lah. Lepas tu juga ada TAC nombor. Sini apa produk yang customer pilih sajalah, contoh Megra 32 inches dengan Inspiron. Okay, dekat sini ada payment method dia. Customer boleh pilih lah, nak bayar guna Visa, online banking, e-wallet ataupun Millennium Wallet lah. Di sini kami dah simpan data set dalam database. Kalau user tu dah pernah isi dalam ni, customer boleh cari nama orang kat dalam sistem. Dia punya sistem akan automatic save kat textbox ni. Betul lah. Ni contoh user yang dah pernah register kat dalam sistem. Okay, lepas customer dah confirmkan apa yang mereka nak purchase, customer klik je ni confirm. Itu dia customer perlu itulah nak agree, nak share depa punya personal information. Customer kalau depa setuju, depa tekan je button yes. Lepas tu dia kata ya purchase have been confirm. Itu akan keluar lah order successful. Okay, kat sini adalah dia akan tulis balik lah item apa yang customer beli tadi tu. Contoh macam Megra 2 inch LED TV dan juga Inspiron. Ini nama produk adalah jadi yang dia beli tu.
Okay, lepas tu thank you for your payment. Lepas tu tekan je home kalau nak kembali balik ke button home. Okey, kita dah tengok dah keseluruhan output Millennium yang kami bangunkan ni. Kita go ke dia punya coding dalam dia. Ini adalah coding untuk form 1. Dalam form 1 ni tak ada apa sangat yang pilih ni. Cuma dekat button click tu dia akan button click yang go to shopping tu akan ke form kedua iaitu shopping cart. Kat baris 13 sampai 20 ni dia berhubung dengan kelas 2 yang ada kami buat satu kelas yang namakan kelas 2. Lalu ada objek tag view name dengan txt tel.text. Okay, kelas 2 ni yang kita pergi untuk yang full name dengan nombor telefon kat belah bawah sekali. Okay, yang ni adalah public function untuk nombor telefon. Okay, public function ni perlu char ni ini dia user boleh masukkan string yang kami dah declare ke dalam kelas ni. Ada 0, 1, 2, 3, 4, 9 kurungan sedangkan dia tak masukkan nombor telefon ikut format tu macam ni kurang pada 5 dia akan naik pop-up ataupun message support macam please enter valid telephone number. Untuk F kalau contoh dia cukup semua dia punya nombor telefon, dia masukkan dengan huruf nombor yang betul, dia akan naik error. Seterusnya ialah public function checks customer. Okay, public function ni if text txt full name dot text dia blank space, dia tak isi apa-apa, dia akan name message support please enter the name dan juga no entry. Kalau dia isi nama dan nombor telefon, dia tekan button save, dia akan go ke form kedua iaitu form shopping cart. Form kedua shopping cart, kod ini Ainul akan terangkan. Okay, sekarang ni kita bergerak pada form yang kedua. Form kedua ni adalah form yang bertanggungjawab untuk menguruskan itulah shopping cart tadi tu. Okay, dalam ni kita ada dekat shopping cart ni kita ada button calculate dan button confirm. Dan button calculate ni kami buat kat sini, kami declare private sub BTN card. Lepas tu kami dim object as new class 2 sebab kami nak guna method yang ada dalam class 2, so kita kena buat sikit inheritance kat sini. So dekat ni kami gunakan method with object. Kami declare dot ni, kami declare pada method yang ada dalam class 2. Lepas tu me.lbsum.tag equal to dot get sum, ni method yang ada dalam class 2. Samalah dengan yang bawah ni pun, lepas tu dot get product. Dan kami juga ada kat sini button 1 ni, button tadi lah button confirm. Bila tekan button confirm tu dia akan bergerak pada form 3. So kita kena bergerak start di dekat kelas 2. Ni method yang kami guna tadi. Dan ni adalah function get sum. Get sum ni function tu lah yang guna untuk dapatkan jumlah untuk kira produk yang user pilih ni lah, yang mana user dah tikkan dekat checkbox tu. Okay. Kami ni kami declare variable sum, jumlah tu lah, jumlah harga produk tu. Kami buat sini lah, gunakan if tak kira jumlah semua tu. Kami buat contoh kalau user pilih F, CB1, contoh CB1 tadi tu adalah Megra. Dan juga CB2 tu, checkbox 2 tu adalah Inspiron. So dia akan kira sum equal plus LM. LM tu adalah LED TV, variable yang kami declare tu. Lepas tu Inspiron ni kami declare dia VI. Kalau nak tengok ni secara detail, kita kena rujuk pada kelas 1 dulu sebab kelas 2 juga dia inherit juga pada kelas 1. Yang ni kami buat declaration awal lah. LM ni kami sebagai itulah Megra LED TV, VI tu sebagai Inspiron, HD tu sebagai Samsung, iPhone tu sebagai SI lah, variable dia. Okay. Dan tu untuk function yang kira jumlah harga produk. Dan juga kami juga ada buat ni lah function untuk dapatkan get product. Function get product ni lah dia bertanggungjawab untuk display kan beli apa barang yang user tick dekat dalam text box ni. Ni lah kami buat guna declare variable dia. Lepas tu declare variable dia sebagai string yang kosong. Itu kami guna sama macam kat tu, kami gunakan if juga. Kalau user tick checkbox 1, dia akan tu lah tambah
label tadi yang kami declare tu Megra.led ni akan masuk ke dalam text box ni. Kami just panggil balik je. Lepas tu kami buat new line. Lepas tu return hasil yang kami dah tu lah, yang dah user dah tick semua tu dalam kotak tu. Okey. Pada sini kita pergi agak, lepas kita dah calculate, kita boleh pergi confirm. Lepas kita tekan tu, kita pergi ke form 3 lah. Okey, lepas kita dah gerak pada form checkout. Form 3 ni kat mana kita tu lah kena checkout. Kat sini dah ada kaitkan dengan database yang kami buat guna Microsoft Access. Lepas tu kami link aja kepada itulah pada DB. Lepas tu dekat setiap satu dashboard ni akan itulah yang boleh isi insert dalam database. Kalau user klik sini semua ni, dia akan auto save lah kat sini guna button. Gunakan navigation ni. Okay, kalau user dah isi sini, user boleh tengok balik dah siapa yang ada, nama siapa yang ada dalam database. Kalau bila kita dah run nanti. Contoh, ini dah nama contoh user yang dah pernah register dalam database. Contoh Abu Samad 3233. Lepas tu payment method dia. Contoh yang kalau dia play bisa. Lepas tu dia juga play ni. Ni nama database. Lepas tu yang ni data yang ketiga. Arif Han contoh. Dan juga nama yang keempat Badrul Hashim. Dan juga nama yang terakhir Alif. Dekat situ, ni semua berkaitan dengan database, semua text box ni. Lepas tu kami letak label 2. Lepas tu kat sini, sini lah kami pegang dia punya produk. Contoh user pilih, kalau user pilih produk mana-mana, dia akan simpan kat sini lah. Tengok pada coding dia. Coding ni itulah yang uruskan dengan database. Contoh kas data binding navigator sales item ni, yang ni kaitkan dengan database. Ini label 2, yang ni nak isi nama. Lepas tu kat sini dia akan itulah. Sini dia akan check kalau customer tu okey ke tak, kalau apa yang diisi tu. Ni semua adalah validation rule lah yang kami letak kat dalam text box yang ada dekat form 3 ni. Contoh kalau user buat nama tag log macam tu, tak akan guna tu lah, dia akan panggil method check customer name. Check customer ni, semua method ni kami simpan dalam kelas 3. Inilah kelas 3. Kelas 3 ni itulah yang kami simpan check customer name, check customer address, check telephone number, check customer email, dan check customer postcode, dan juga check customer TAC. Dekat check customer ni kami itulah buat sedikit validation. Kalau customer tick kosong, kami akan keluarkan message box, please enter the name, no entry. Kalau user berjaya, dia akan return balik lah apa yang user pilih dalam kotak tu. Lepas tu customer address sama juga, kalau tick tinggal kosong, dia akan keluarkan message box untuk nombor telefon. Yang ni special case state, sebab kami ada declare dim string allow charge. Cuma yang ni saja yang kami benarkan. Kalau lain daripada yang kami tulis dalam string allow charge ni, akan dapat error lah. Akan dapat please enter a valid telephone number, no entry. Kalau berjaya, dia akan return balik apa yang dipilih dalam kotak tu. Lepas tu customer email sama juga macam customer ni tadi je. Lepas tu postcode pun sama. TXT number, customer postcode semua tu dia pakai kod yang sama je dengan check customer name dengan check customer address. Okay, selepas dia dah buat validation semua, jadi contoh kalau nak tunjuk kat sini demo, itu user click confirm. Dia keluar lah error. Kita valid telefon number, kita valid email, kita valid postcode, kita valid TLC. Dan segala-gala tu lah kalau user enter correct format of data lah. Okay, contoh kalau user dah berjaya dah tadi tu, dia register, dia boleh klik confirm. Dia akan bergerak kepada form 4 lah. Okay, kat sini akan diterangkan oleh Amir. Okay, dalam form 4 ni, okay, tengok dia punya kode dia untuk form 4. Okay, form 4 ni dia tak banyak pun, cuma dia ada
label tu dia ikut apa yang user pilih dekat form 2 dekat Shopee Card tu lah. Contoh user dia pilih iPhone tadi, dia akan naik nama iPhone kat bahagian output tu. Okay, untuk button klik yang button my purchase tu, dia akan go ke form ketiga, tempat check up yang user masukkan isi maklumat tadi, form. Okay, button tu yang klik tu kita ambil yang my purchase. Button satu tu dia akan iaitu sebagai home. Bila tekan dia akan go ke yang page mula-mula tu, yang Millennium Mall, dia akan tu Millennium Mall. Okay, itu untuk form 4 dan ini ialah form terakhir dalam kami punya projek, form sign up. Okay. Form sign up ni kami masukkan 3 elemen iaitu validation, string manipulation dengan exception handling. Yang pertama ialah string manipulation, baris 6 sampai 15, iaitu ni untuk bahagian name. Okay, untuk bahagian ni kami gunakan key PST name underscore key press, lepas tu char sama dengan 8, lepas tu dia ada dim allow char as string. Dia boleh masukkan string yang kami dah ini saja, yang macam A, B, C, D, E, F, G sampai Z tu. Kalau dia masuk string tu, sistem takkan detect. Betul. If kalau dia masukkan ni contoh, kalau if not allow char dot content key char to string dot to lower, contoh macam dia masukkan huruf besar, sistem auto akan jadikan dia sebagai huruf kecil sebab kami gunakan to lower iaitu huruf kecil. Lepas tu kalau dia terisi, dia akan naik message box dot show please enter a character. Kalau dah habis semua tu, dia akan return balik true, yang menunjukkan user tu masukkan mengikut apa yang telah diletakkan. Yang next ialah baris 17 sampai 29 tst email underscore keep press. Yang ni pun sama, macam lebih kurang macam yang name. Di allow char ada untuk A sampai Z. Lepas tu ada juga dim north, ni untuk number ataupun integer. Ada yang ketiga di allow simbol pertama iaitu simbol khas untuk declare email tu. Yang keempat allow tu dia ada dot untuk gmail.com. So if not allow nos dot ni, kami kalau dia tak masukkan apa yang kami dah letak kat dim allow char, di allow no simbol 1 dan simbol 2, dia akan return sebagai false, akan naik message box please enter a valid email. Kalau dia masukkan email ikut apa yang telah kami letakkan untuk format email, dia akan return sebagai true dan keluar valid email. Ni untuk validation. Nombor 4 ini ialah validation, method validation, iaitu contoh macam dia masukkan nombor telefon, dia tak ikut nombor yang kami dah di allow nos tu 1, 2, 3, 4 sampai 0, dia akan naik error. Lepas tu kita masukkan huruf. Kita masuk huruf A. Okay, dia takkan keluar huruf tu dan akan naik message box please enter a number, iaitu untuk nombor telefon. Yang ni untuk password pula. Okay, password ni kami ada special key, kami letakkan max iaitu panjang password ni yang boleh diletak itu 12, dan juga bila ada satu button ni dia boleh show ataupun dia boleh hide dia punya password tu. Contoh kita masukkan 1, 2, 3. Okay, ni dia hide. Lepas tu bila tekan show password, dia akan keluarkan password yang kita letak tu. Okay, yang ni untuk umur. Untuk umur pula dia tak ada apa yang sangat yang ni. Cuma untuk umur ni kami dim sebagai dia punya teks. Lepas tu bila yang ni ialah exception handling. Kalau dia masukkan salah ataupun dia untuk
H ni kami letak sebagai integer. Kalau dia masukkan huruf ke apakah, dia akan naik message pop macam please input value H. Itu masukkan integer. Tu yang last sekali untuk credit card. Card ni dia number, dia tak ada, kalau dia masukkan selain pada number ataupun integer akan naik message pop please input valid credit card. Untuk credit card ni kami gunakan exception handling. Okay, untuk setup ni contoh macam kita masukkan nama kita start nama ni Amir. Nombor telefon macam yang tadi 112849. Okay, email contoh kita masukkan amir.gmail. Okay, ni 123456. Kita masukkan password, dia hide. Bila kita nak show, kita tekan show password, dia akan tunjuk apa yang kita masukkan password tu. Umur kita masukkan 20. Ataupun umur ni kita credit card ni kita try kita tak error, kita tekan button sign up terus. Okay, dia akan naik apa yang kita tak isi. Kita isi credit card dia akan naik. Lepas tu email pula kita masukkan email kita tak bubuh.com kat belakang, dia akan invalid. Jadi kita bagi kita bubuh.com dan juga credit card 111. Okay, dia akan naik button sign up. Kita tekan button sign up, dia akan naik. Bila dah isi semua, dia akan naik thank you for register at our website. Okay, itu sahaja untuk kami punya website Amelia Mall, iaitu e-commerce. Thank you. But it's too late now. I remember you and me.